wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ahli panel dan hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang manis semuanya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Azriana binti Zulkafli sebagai pengerusi bicara kita pada hari ini. Saya perkenalkan ahli panel kita pada malam ini satu persatu. Ahli panel yang pertama diberi nama Nur Hidayah Afrina binti Ismail. Seterusnya ahli panel kedua Nur Intan Aisyah binti Hazali dan ahli panel kita yang ketiga Nurul Husna binti Abdul Hadi. Pada hari ini ingin saya bincangkan bagaimana menunjukkan tingkah laku profesional di persekitaran kerja. Akan saya ajukan soalan pertama kepada saudari Nur Hidayah, iaitu ahli panel kita yang pertama. Jadi bolehkah saudari Nur Hidayah terangkan apakah perkara yang membolehkan pekerja-pekerja menjadi seorang yang profesional? Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, pertama sekali mesti ada minat dalam pekerjaan yang dipilih. Kemudian set dalam fikiran yang saya nak jadi seorang pekerja yang profesional. Sebagai contohnya, apabila berhadapan dengan pelanggan, tunjukkan pada pelanggan tersebut yang kita minat untuk bantu masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, jika pekerja-pekerja menunjukkan tingkah laku seperti ini, saya yakin pelanggan juga akan berfikir pekerja tersebut adalah merupakan seorang pekerja yang sangat profesional. Jadi inilah jawapan saya untuk soalan ini. Terima kasih saudari Nur Hidayah atas pandangan yang telah diberikan. Soalan seterusnya akan saya ajukan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nur Intan. Perbuatan membuli di tempat kerja ialah tindakan yang tidak berpatutan atau tidak sesuai berkali-kali terhadap seseorang pekerja atau sekumpulan pekerja yang boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan dan keselamatan. Pada pandangan saudari Nur Intan, apakah cara untuk mengatasi pembulian di tempat kerja ini? Perbuatan membuli boleh diberhentikan. Cara anda menangani perbuatan membuli adalah bergantung kepada suasana tempat kerja anda dan sifat perbuatan membuli itu. Setiap situasi adalah berbeza. Jika anda dibuli, anda boleh mengambil tindakan yang tidak rasmi ataupun tindakan yang lebih rasmi. Saya jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tindakan yang tidak rasmi. Sebagai satu contoh, tindakan tidak rasmi ialah tempat kerja dan rancangan pencegahan dan pengurusan. Ada dasar tentang perbuatan membuli serta rancangan pencegahan dan pengurusan. Membuat pengaduan untuk menyelesaikan masalah perbuatan membuli di tempat kerja. Prosedur rasmi mungkin diperlukan jika prosedur tidak rasmi tidak berjaya atau dalam situasi di mana tuduhan itu lebih teruk sifatnya. Prosedur rasmi melibatkan pengaduan secara bertulis kepada majikan. Dalam penyiasatan rasmi, pengawal aduannya menjalankan penyiasatan perlu mencatat laporan anda dan menyimpan rekod segala maklumat yang dikumpul pada masa penyiasatannya. Dalam prosedur rasmi, pengawal rungutan boleh mencadang supaya kedua-dua pihak diketemukan bagi pembincangan untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima oleh setiap orang yang terlibat. Itu sahaja daripada saya. Begitu tinggi sekali dan menarik pandangan yang diberikan oleh saudari Intan mengenai pembulian di tempat kerja. Seterusnya, ada kalanya timbul masalah di pejabat apabila kita tidak tahu masa yang sebenarnya untuk memulakan mesyuarat dan perbincangan. Oleh itu, kecekapan dan kebijaksanaan pekerja diperlukan untuk menanganinya. Apabila berlakunya masalah-masalah sebegini, apakah yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja untuk menyelesaikannya? Bolehkah ahli panel ketiga kita, iaitu saudari Nurul Husna, bahaskan? Okey, sebilangan besar tempat kerja akan mengharapkan pekerja tepat pada masanya untuk semua perjumpaan perbincangan yang dirancang dan berada di tempat kerja pada waktu tertentu dalam sehari. Sekiranya pekerja tidak yakin dengan jangkaan sekitar waktu mula untuk hari bekerja, pekerja tersebut perlulah bertanya kepada pegawai atasan supaya maklumat yang pekerja tersebut
untuk mengetahui masanya lebih jelas dan tepat. Ada juga sebilangan besar pejabat mengharapkan pekerjanya berada di pejabat pada awal pagi untuk menjawab sebarang panggilan dari pelanggan dan memastikan pejabat berfungsi pada waktu perniagaan biasa. Kalau boleh, pekerja perlu usahakan untuk masuk ke mesyuarat 5 minit lebih awal untuk menyelesaikan dan mengatur sebelum mesyuarat dimulakan. Elakkan hadir lebih awal dari 10 minit untuk perjumpaan kerana apabila kita tidak datang dengan lebih awal, ia boleh membuang masa orang lain dan sebenarnya menyusahkan orang lain kerana perlu menunggu lama. Oleh itu, pastikan pekerja tersebut perlu menyusun bahan dan kertas kerja sebelum mesyuarat dimulakan. Bersedia untuk mengambil bahagian atau memberi input sekiranya diminta untuk melakukannya. Terima kasih Saudari Husna. Pada pandangan Saudari Nuri, tingkatan rungutan pelanggan tentang pengalihan telefon semasa membuat panggilan di mana mereka menyatakan ada yang membuatkan mereka terlalu lama menunggu untuk pengalihan telefon. Jadi apa jawapan anda tentang Saya tidak menafikan tentang perkara tersebut. Ada di kalangan pekerja yang tidak bersifat profesional semasa berada di talian telefon dengan pelanggan. Pekerja tidak sepatutnya membuat pelanggan menunggu terlalu lama untuk pengalihan talian telefon. Malah ada juga yang meninggalkan talian telefon tersebut tanpa sebarang pemberitahuan kepada pelanggan. Ini adalah tingkah laku yang tidak profesional. Bagi saya, pekerja-pekerja seharusnya menunjukkan sikap yang profesional walaupun bukan secara bersemuka dengan pelanggan. Untuk pengalihan telefon tersebut, mereka boleh memberitahu pelanggan, contohnya puan tunggu sebentar, saya akan sambungkan panggilan puan pada bahagian yang sedang bertugas. Dan sekiranya untuk melambatkan panggilan, mereka harus beritahu kepada pelanggan tersebut untuk memastikan masalah pelanggan tersebut sudah selesai. Jadi inilah pandangan saya untuk soalan ini. Terima kasih Saudari Nur Hidayah atas jawapan anda yang diberikan sebentar tadi. Begitu bernas dan disertakan contoh bersamanya untuk jawapan dan soalan yang telah saya tujukan. Seterusnya untuk Nurul Husna. Etika berpakaian semasa bekerja di pejabat adalah penting kerana ia dapat membawa imej yang baik kepada jabatan atau syarikat di tempat mereka bekerja. Oleh yang demikian, saya ingin meminta pandangan anda tentang bagaimanakah etika berpakaian yang harus diikuti oleh pekerja-pekerja semasa mereka menjalankan. Okey, pada pandangan saya, etika berpakaian yang harus diikuti oleh pekerja-pekerja semasa mereka menjalankan tugas-tugas di pejabat dengan mengelakkan berpakaian yang terlalu ketat atau terlalu mendedah dan jika anda rasa sesuatu yang tidak sesuai untuk tempat kerja. Seterusnya, pekerja perlu tentukan jangkaan pakaian di tempat kerja anda dengan melihat apa yang dipakai oleh majikan lain. Sekiranya semua orang memakai pakaian konservatif dengan berpakaian kemeja berkolar dan rok panjang, sesuaikan pakaian anda dengan sewajarnya. Banyak tempat kerja mempunyai kod pakaian casual perniagaan yang boleh membenarkan seluar pendek atau seluar jeans selagi ianya masih kelihatan profesional. Perhatikan juga warna terang dan corak supaya tak nampak keterlaluan di tempat kerja. Tetapi lebih elok pekerja memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak mencolok mata supaya orang tidak memandang rendah pada syarikat yang anda bekerja. Itu saja daripada pandangan saya. Terima kasih Saudari Nurul Husna. Mengenai panel seterusnya iaitu Saudari Nur Intan. Benarkah tekanan di tempat kerja? Kes ini menyebabkan pekerja mengalami tekanan mental dan fizikal. Bagaimana caranya untuk bertahan bagi mengekalkan sifat profesional bagi seseorang pekerja?
Okey, ada beberapa tips yang boleh saya kongsikan. Tips yang pertama ialah jika masalah tersebut adalah daripada individu, cuba bersemuka dan cari jalan penyelesaian. Banyak masalah berpunca dari maklumat orang ketiga sehingga menimbulkan salah faham yang berpanjangan. Seterusnya, tips yang kedua ialah rancang kerja dalam masa yang dengan baik. Senaraikan tugasan mengikut kepentingan dan tarikh yang diperlusiapkan. Tips yang ketiga, kena pasti serta ubah jika ada polisi yang tidak fleksibel sehingga menyebabkan stres berlaku. Tips yang keempat, ubah persepsi anda terhadap tekanan. Daripada menyatakan beban, adalah lebih baik jika kita menganggap sebagai satu cabaran untuk diri. Belajar menerima kritikan dengan baik. Tips yang seterusnya, ini sangat penting untuk pekerja, iaitu banyakkan senyum dan ketawa kerana lawak jenaka menjadikan kita lebih positif serta ceria. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Nur Intan. Segala soalan yang saya ajukan diperjawab dengan jawapan yang sangat cerdas dan intelek. Selain daripada imej berpakaian kemas dan berketerampilan yang telah saudari Nur Husna usulkan, saya akan mengusulkan kembali soalan seterusnya. Semasa menjalankan tugas di pejabat, para pekerja juga mesti mempunyai sikap-sikap yang positif dan terpuji. Saya, apakah ciri-ciri yang diperlukan oleh majikan terhadap pekerja-pekerja untuk memastikan segala kerja yang diamanahkan oleh majikan berjalan lancar dan berjaya? Okey, untuk ciri-ciri yang diperlukan oleh majikan terhadap pekerja-pekerja untuk memastikan segala kerja yang diamanahkan oleh majikan berjalan dengan lancar dan berjaya ialah pekerja mestilah kekalkan sikap positif dan bermotivasi ketika berada dalam tempat kerja. Apabila kita menunjukkan sikap-sikap begitu, ia dapat memberi impak aura positif kepada pekerja yang lain juga. Untuk memastikan segala kerja yang diamanahkan oleh majikan berjalan dengan jayanya, anda perlu menunjukkan kepada orang lain bahawa anda mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda. Tetapi selain kepakaran dan pengetahuan, majikan anda akan menghargai sikap profesional yang menunjukkan sifat dan integriti. Oleh itu, setiap pekerja mestilah memupuk diri untuk menjadi jujur, boleh dipercayai, bekerja keras dan positif hari demi hari. Tugas anda harus penting bagi anda dan anda harus menghargai kejayaan anda tidak kira kecil ataupun besar. Itu je pendapat saya. Begitu hebat kata-kata yang terluar daripada saudari Husna untuk menjawab soalan ini. Lancar dia sekiranya hal atau masalah peribadi terbawa-bawa ke tempat kerja. Adakah ini merupakan tingkah laku yang membuktikan kita ini seorang yang profesional atau tidak? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Sangat bagus soalan tersebut. Okey, bagi saya memang tidak bersetuju lah kerana kita tidak sepatutnya mencampurkan hal peribadi dengan hal kerja. Sekiranya hal ini terjadi, ianya akan mendatangkan masalah-masalah lain seperti tidak fokus dengan pelanggan yang datang, tidak bersifat sopan dan sebagainya. Ini menunjukkan perkara tersebut adalah tidak profesional semasa kerja ataupun semasa berhadapan dengan pelanggan. Untuk tingkah laku yang profesional, kita seharusnya bijak dengan tidak terbawa-bawa hal peribadi di tempat kerja. Apabila kita bijak menguruskan perkara seperti ini, di tempat kerja kita akan lebih fokus pada kerja dan pada pelanggan yang datang. Ini sahaja jawapan saya untuk soalan ini. Terima kasih saudari Nur Hidayah. Berdasarkan pandangan dan jawapan yang saudari berikan, dapat kita saksikan bahawa saudari Nur Hidayah merupakan seorang pekerja yang bersikap profesional. Soalan terakhir sebelum kita bersurai ialah, pekerja yang bermasalah bukan sahaja menjengkelkan, malah mereka juga boleh memberi beban kewangan kepada sesuatu perniagaan atau syarikat. Pada pandangan saudari Nur Intan Aisyah, sikap apakah yang menunjukkan Okey, menurut kajian oleh Pusat Kepimpinan Kreatif, pekerja
seperti ini boleh menyebabkan sesebuah syarikat atau organisasi kerugian sebanyak 32,000. Sahaja amanah mengurangkan output dan inovasi dan menurunkan motivasi serta kepaduan kumpulan kerja. Saya akan kongsikan beberapa tingkah laku pekerja bermasalah yang paling lazim. Yang pertama ialah prestasi kerja yang teruk. Pekerja yang berprestasi berjangkaan majikan yang bermaksud pekerja lain terpaksa melakukan kerja bagi pihaknya. Yang kedua, tak mampu bekerja dengan baik dan dalam kumpulan atau dengan orang lain. Para responden kajian ini mengenal pasti pekerja jenis ini sebagai orang yang tidak disukai oleh orang lain dan mereka ini suka untuk membentuk hubungan positif dengan rakan sekerja. Yang seterusnya, tidak mempunyai rasa tanggungjawab. Ini adalah sikap yang paling teruk di antara kesemua masalah. Pekerja bermasalah gagal berulang kali dalam mengambil tanggungjawab ke atas tindakan mereka sendiri. Mereka lebih cenderung menyalahkan orang lain apabila hasil kerja itu teruk atau tidak sempurna. Dengan ini, mereka agak selesa walaupun berada dalam situasi bermasalah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Nur Intan. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Diharap ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan yang tersebut. Sekian sahaja program kita pada hari ini. Semoga para dan bahaskan sebentar tadi. Terima kasih kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di program yang akan datang. Jika terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya akhiri program kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.